بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di malam yang seberindah ini dalam suatu podcast yang disediakan ataupun yang dianjurkan oleh Studio Ihya di bawah kumpulan Asatizah Selangor yang julung-julung kalinya saya rasalah sebelum ni tak ada lagi, dan julung-julung kalinya diadakan insya-Allah pada bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh barakah ini untuk sama-sama kita mengambil sedikit ilmu dan sedikit info apa-apa ataupun ibrah yang kita boleh ambil lah di sepanjang bulan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang tidak begitu asing dan juga tidak begitu dilupakan, iaitu berkenaan dengan zakat fitrah. Bila mana kita membicarakan ataupun kita tibanya bulan Ramadan, kita akan sibuk dengan dua benda, iaitu sibuk dengan puasa bulan Ramadan dan juga zakat fitrah. Ini dua kewajipan yang dituntut kepada sekalian umat Islam untuk mengerjakannya. Jadi bukan saya lah orang yang layak untuk membicarakan berkenaan soal zakat ni. Jadi bersama saya pada malam ini iaitu orang yang tidak asing lagi dalam dunia zakat. Kalaulah dunia bumi ni ada dunia lain, dunia zakat, kita panggil orang ni lah untuk untuk membicarakan pasal zakat ni. Beliau merupakan seorang eksekutif syariah di Pusat Pengurutan Zakat wilayah. Beliau juga seorang yang bergiat aktif dalam bidang terjemahan, dalam bidang penulisan, juga dalam mensyarahkan ataupun memberi maklumat berkenaan dengan zakat dan juga isu-isu yang berkaitan dengan zakat lah. Beliau tak lain tak bukan ialah Ustaz Furqan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh Ustaz dari mana ni? Dari rumah ke mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Allah. Ustaz sudi bersama kita di studio di Bangi ni untuk sama-sama kita berkongsi lah sebenarnya. Mungkin sidang hadirin mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin lebih expert dalam bab zakat ni, tapi kita nak sama-sama kita berkongsi Ustaz. Kita berkongsi berkenaan dengan zakat fitrah ni. Mana-mana yang tak tahu boleh jadi tahu, mana-mana yang terlupa boleh teringat semula, mana-mana yang dah tahu ataupun dah pakar tambah ilmu, dan juga tak salah untuk kita sentiasa merajaah. Sebab apa? Sebab baik guru ialah pengulangan. Sebab tu bila kita mengaji Quran, kita kena banyak mengulang. Samalah juga dengan ilmu ni, bila kita setiap kali mengulang, insya-Allah pemahaman kita jadi lebih kukuh, dan juga apa yang kita dapat pun kita boleh sebarkan dekat orang lain lah. Okay, jadi Ustaz, untuk malam ni Ustaz dah tahu dah kita nak buat tajuk apa Ustaz? Ya. Iaitu tajuk zakat lah. InsyaAllah. Sebab Ustaz memang kita tak ada tajuk lain. Ustaz zakat je memang kita panggil Ustaz. Okay, jadi untuk malam ni Ustaz, kita nak mula pada yang basic dulu. Ya. Iaitu berkenaan dengan zakat fitrah ni. Kita nak tahu apa yang didefinisikan dengan zakat fitrah. Adakah dia berbeza dengan zakat-zakat yang lain? Zakat pendapatan, zakat simpanan, dia berbeza ke? Ataupun dia ni sama je sebenarnya, cuma nama je lain? Mungkin boleh Ustaz kongsikan sikit. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada moderator Fadil Ustaz Farhan, dan juga kepada pihak Studio Ihya yang sudi mengundang saya untuk sama-sama kita berkongsi mengenai bidang
setakat ini yang saya cuburilah, iaitu berkaitan dengan zakat. Baik, bila kita bicarakan para penonton dan juga pendengar sekalian, apabila kita bercakap tentang zakat fitrah ni Ustaz ya. Zakat fitrah ini dia adalah salah satu daripada kategori zakat yang wajib. Jadi dalam zakat ni dia ada dua kategori yang utama. Tadi Ustaz Farhan sebut ada zakat pendapatan, zakat simpanan dan sebagainya. Itu adalah di bawah kategori zakat harta. Dan zakat fitrah ini adalah satu-satunya jenis zakat yang diwajibkan ke atas tubuh badan, ataupun dipanggil sebagai zakat per kepala, ataupun zakat ke atas setiap manusia ataupun muslim, sama ada dewasa, kanak-kanak, lelaki, perempuan dan sebagainya. Jadi zakat fitrah, bezanya dengan zakat harta adalah zakat fitrah ini ke atas setiap kepala tubuh badan, ya, yang hidup dan juga yang bernyawa, yang sempat hidup pada waktu wajib. Waktu wajib itu pada malam raya ataupun pada akhir Ramadan itu, sehinggalah terbitnya fajar Syawal. Maksudnya bila dia sempat hidup pada zaman ataupun pada waktu wajib itu, maka dia wajiblah untuk membayar zakat fitrah. Jadi beza dengan zakat harta. Zakat harta itu dia punya kewajipan dia tidak terikat pada bulan Ramadan. Zakat harta itu tertakluk kepada nisab, kepada haul. Zakat harta tu atas harta lah. Yes, ke atas harta. Jadi itu beza dia lah. Kemudian kalau kita tengok dari sudut penjenamaan dia, kalau kita tengok zakat fitrah, fitrah itu kerana dia berkesinambungan dengan hari raya Aidilfitri. Itu sebab Aidilfitri. Dan ada juga kata kerana satu simbol kembalinya kepada fitrah dan sebagainya lah. Tapi secara asasnya dia disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Jadi pada permulaan diwajibkan puasa dan diwajibkan juga untuk bayar zakat fitrah. Pada tahun yang sama? Ya. Maksudnya pada Nabi disyariatkan untuk puasa pada tahun 2 Hijrah? Ya. Tahun tu juga disyariatkan untuk berzakat? Ya, betul. Okey. Tapi zakat-zakat yang lain tu sama juga ke macam mana? Zakatnya lain itu dia dia punya dari sudut dia punya pensyariatan itu dia kemudian sikit lah. Dia kemudian sikit zakat fitrah ini yang permulaan dia, yang paling dengan zakat fitrah ni. Betul. Okey. Jadi Ustaz, jadi kita dah tahu secara asas dia apa yang definisikan dengan zakat fitrah. Yang kita tahu dah, maksudnya zakat fitrah ni atas tubuh badan kita. Bukannya atas harta kita. Jadi cuma Ustaz, orang tertanya-tanya, kenapa kita kena keluar zakat fitrah ni? Sebab keluar zakat ni pun RM7 je. Katakan kadar sekarang ni kan. Bukannya digalakkan pula keluarkan sedekah sebanyak puluh-puluh ringgit, tapi zakat sebanyak RM7. Apa dia punya apa dia punya hikmah dia di sebalik kenapa kita kena keluarkan zakat? Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit berkenaan apa falsafah pensyariatan zakat ni sikit. Okey, bila kita cakap tentang falsafah dia, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Ustaz, ada satu riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan bahawa faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratun lis-saimi minal lagwi war rafath wa tu'matun lil masakin. Itu hadis dia panjang sikitlah. Dalam potongan itu dia kata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ini, dia ada dua maqasid ataupun objektif ataupun kita boleh katakan sebagai hikmah lah. Yang pertama sekali untuk membersihkan ataupun menyucikan jiwa orang yang berpuasa itu daripada perkara yang keji dan juga perkara yang melalaikan. Contoh ataupun macam sifat tamak semua ataupun lebih umum lah, maksudnya daripada dari sudut puasa dia lah, mungkin ada kekurangan ataupun dari sudut dia melakukan puasa itu mungkin ada puasa itu rosak dengan akhlak buruk dan sebagainya. Jadi zakat fitrah ini datang, kewajipan ini datang untuk mensucikan orang yang berpuasa tersebut. Untuk menampung macam itulah. Yes, untuk menampung lah. Itu yang ada sebahagian ulama yang seingat saya ada bernama Waqi' bin Al-Jarrah. Dia kata zakat fitrah ini dia macam sujud sahwi. Sujud sahwi bila kita terlupa untuk melakukan sunat ab'ad kan dalam kita punya mazhab kan.
Jadi kita perlu sujud sahwi untuk menampung kekurangan ataupun keterlupaan kita itu. Jadi itulah dia punya simboliknya untuk menampung kekurangan seseorang yang berpuasa. Kemudian dia ada maqasid ataupun hikmah yang kedua. Dalam hadis yang sama disebut wa tu'matul lil masakin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dan sebab tu tadi kita kata macam pensyariatan zakat fitrah itu dia bermula pada seawal pensyariatan puasa dan dia seolah-olah satu persediaan kepada umat Islam untuk bila mana dia dah dapat ataupun dia dah biasa menunaikan zakat fitrah yang ringan itu, maka insya-Allah secara lebih besar lagi dia boleh menunaikan zakat harta yang lain. Jadi itu sebagai satu persediaan lah. Persediaan, satu permulaan latihan semula. Yes. Dia sebab kita tahu dalam syariat ni kebanyakan pensyariatan itu bersifat tadriji kan. Dia berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Jadi kita tak naklah disyariatkan satu benda yang berat. Kemudian on the spot terus susahlah, akan sukarlah umat Islam nak buat. Jadi bila disyariatkan benda yang ringan dulu, jadi lebih mudahlah untuk dibuat secara psikologinya lah. Itu sedikit sebanyak lah kita tengok dalam hadis tersebut. Dia ada dua maqasid ataupun hikmah. Dua tujuan utamanya, apa hikmah-hikmah itu, dan tak dinafikan juga banyak juga hikmah-hikmah lain. Betul. Okey. Jadi hikmah-hikmah ni memang kita nampaklah bila zakat ni sebenarnya tak kurang juga menghilangkan rasa tamak kita, dan juga kita sebenarnya menggembirakan orang-orang fakir miskin kan. Macam Ustaz kata tadi, kita bagi zakat ni untuk apa tadi? Tu'matu apa? Tu'matun lil masakin. Lil masakin. Jadi Ustaz sebut untuk fakir miskin. Yes. Soalan kita pada seterusnya Ustaz, adakah zakat fitrah ni hanya diberikan kepada fakir miskin? Sebab macam kita tahu, biasa kita dengar zakat ni mesti diberikan kepada asnaf yang 8. Seperti mana ayat yang famous tu apa? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhir innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sehinggalah ila akhir ayat. Dan di situ ialah dalil yang menunjukkan adanya 8 asnaf zakat. Jadi soalan kita ni, adakah zakat fitrah ni hanya terhad kepada fakir miskin sahaja? Bagaimana pula dengan asnaf-asnaf yang lain? Adakah diorang ni tak layak ataupun memang tak ada dalam zakat fitrah ni? Okey, baik. Kalau kita tengok secara zahir daripada hadis-hadis yang banyak menyebut tentang pensyariatan zakat fitrah ini, memanglah dia disebut secara spesifik, secara zahirnya disebut memberi makan kepada fakir miskin. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebut aghnuhum 'anil tawaf fi hadzal yaum, kayakan mereka ataupun hindarilah mereka daripada mereka meminta-minta pada hari ini, iaitu hari raya. Hari raya. Jadi kalau kita lihat secara zahirnya, memang kebanyakan ulama menyatakan bahawa zakat fitrah ini dia khusus untuk golongan fakir miskin. Tapi dia ada juga sedikit perbahasan lah. Kalau boleh kita kongsikan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi dan juga Hambali, mereka menyatakan bahawa asnaf zakat fitrah ini sama saja dengan asnaf zakat harta. Maksudnya yang tadilah, yang dalam surah Taubah tadi tu, ayat 60 tadi kan, dia ada fakir miskin, kemudian muallaf dan sebagainya. Kemudian pandangan yang kedua, ini dipelopori oleh mazhab Maliki lah. Mereka menyatakan bahawa zakat fitrah ini khusus untuk asnaf fakir miskin. Dia khususkan hanya kepada fakir miskin. Tapi kalau kita tengok secara praktikalnya lah, kalau kita tengok dalam kebanyakan pusat-pusat zakat di Malaysia ni, untuk zakat fitrah ini memang mereka fokuskan kepada fakir miskin. Sebab keperluan fakir miskin itu dia sangat banyak lah. Dan kadang-kadang dia kalau dia nak peruntukkan untuk asnaf yang lain tu, kemungkinan dana zakat fitrah itu tak cukup. Jadi itu mengikut kepada konteks ataupun situasi negeri lah. Situasi semasa. Jadi kalau boleh saya kongsikan Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam buku beliau Fiqh Zakat, beliau mengambil jalan tengah lah. Beliau kata dari sudut asasnya zakat fitrah ini diberikan kepada fakir miskin. Itu dari sudut asas dan juga berdasarkan kepada banyak
dan dalil dan juga asar daripada para sahabat. Dia kata khususkan kepada fakir miskin terlebih dahulu. Kemudian jika ada lebihan daripada dana zakat fitrah, barulah diberikan kepada asnaf-asnaf yang lain. Tapi kalau kita tengok dari sudut praktikalnya, kalau di pusat-pusat zakat, memang mereka akan berikan kepada fakir miskin. Sebabnya untuk asnaf yang lain tu dia ada peruntukan daripada zakat harta. Zakat-zakat lain zakat lain lah. Jadi dia tak ada masalah zakat lain lah. pun dah ada cukup dah untuk menampung yang Ya, lain. insya-Allah. Jadi kalau untuk zakat fitrah ni biasanya bila kita kata tadi, bila Nabi kata aghnuhum anit tawaf fi hadzal yaum, maka dia kata nak memberikan kegembiraan kepada asnaf fakir miskin itu lebih aula dan juga lebih utamalah. Jadi untuk diberikan, diagihkan kepada fakir miskin. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, bila kita dah jelas berkenaan dengan pensyariatan zakat ni ataupun apa maksud zakat, pensyariatan dia dan kepada siapa yang kita nak bagi zakat ni, cuma timbul persoalan siapa yang kena keluar zakat, Ustaz? Adakah semua orang kena keluarkan zakat? Mungkin tuan-tuan di hadapan saya ni pun perlu keluarkan zakat ataupun tak perlu keluarkan zakat. Adakah juru kamera perlu keluarkan zakat juga? Jadi mungkin Ustaz boleh share dengan kita semua, adakah pensyariatan tu untuk semua ataupun ada pengecualian dia, ataupun senang cerita bagaimana kayu ukur ataupun apa kita panggil apa kriteria yang mewajibkan seseorang itu untuk mengeluarkan zakat. Okey, baik. Seperti yang kita cakap tadi, zakat fitrah ini dia kewajipan dia sangat ringan. Okey. Itu yang pertama. Kemudian zakat fitrah ini dia special, dia khusus untuk bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada. Kalau siapa nak pandai-pandai buat bid'ah nak bayar buat zakat fitrah luar bulan Ramadan ataupun dia terlebih semangat sebelum Ramadan nak bayar zakat fitrah, itu dianggap tak sah lah. Sebab dia tak mengikut syariat. Kan? Jadi kalau kita tengok dari sudut syarat ataupun kriteria dia sangat-sangat longgar lah, sangat-sangat umum dan juga sangat-sangat ringan lah. Sebab itu ulama bila dia menetapkan syarat, kalau tadi kita sebut tentang zakat harta, dia kena mencukupi nisab, dia kena cukup haul dan sebagainya. Tapi zakat fitrah ini tidak semestinya begitu. Jadi zakat fitrah ini seperti yang kita sebut tadi, Nabi cakap dia umum. Nabi tak sebut pun sama ada orang kaya ke orang miskin ke, Nabi tak sebut. Nabi sebut farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ala saghir wal kabir wal dzakar wal untha, kemudian ke atas orang merdeka dan juga hamba sahaya sekalipun. Jadi maksudnya Nabi kata selagi mana orang itu muslim, minal muslimin dalam hadis tersebut. Jadi bila mana mereka tergolong dalam golongan orang muslim, mereka diwajibkan ataupun sudah layak, dipanggil ahliyatul wujub. Dia wajib dah kan, dia sudah layak, diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian ulama menetapkan satu lagi syarat, iaitu dia mestilah mempunyai kecukupan buat diri dan juga tanggungan dia pada waktu wajib. Waktu wajib tu waktu malam raya lah. Waktu malam raya, kecukupan itu macam mana diukur adalah dengan kadar satu gantang tadi tu. Satu gantang kalau zaman kita sekarang ni dalam 2.7 kilo, 2.8 lah lebih kurang. Kalau ulama kata satu gantang daripada makanan asasi. Makanan maksudnya asasi kadar tadilah kita beras lah. Beras lah. Kalau ikut makanan asasi kita. Kemudian dari sudut keperluan asas, maksudnya dari sudut pakaian, tempat tinggal. Jadi orang yang ada kecukupan itu, maka dia sudah layak ataupun sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian dari sudut nak menunaikan pula ahliyatul adab pula, dari sudut itu dia tengoklah kalau orang tu contoh ketua keluarga macam Ustaz Farhan, menanggung isteri dan anak. Jadi Ustaz Farhan kena bayar untuk isteri dan anak lah. Itu ahliyatul adab. Jadi isteri tak perlu bayar, anak pun tak perlu bayar, kerana ditanggung oleh ketua keluarga. Jadi itu kaedah dia lah. So secara umumnya itulah. Dan ada juga orang tanya,
Kalau macam golongan B40 yang kerajaan tetapkan kan. Sekarang ni saya tak sure lah dia tak nak B40 tu. Dengar itu dia tak nak buat dah. Tak nak buat dah. Jadi Betul. kalau golongan B40 pun jika dia memenuhi syarat tadi, maksudnya dia ada kecukupan. Kecukupan pada malam raya untuk diri dan tanggungannya. Maksudnya dengan kadar RM7 ataupun RM10 tu, maka dia sudah layak ataupun sudah wajib untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah ini. Faham. Okey, saya tertarik dengan apa yang Ustaz kata tadi berkenaan dengan kecukupan tu. Ya. Sebab itu Ustaz, ada orang tanya saya, macam mana kita nak ukur kecukupan tadi, macam Ustaz kata ada 2.7 kilogram segantang tu kan. Cuma orang tanya macam mana kita nak katakan dia tu cukup. Mungkinlah dia tak ada duit. Tapi dia ada barang-barang kat rumah. Mungkinlah dia ada harta lain, bentuk emas ke ataupun barang kemas. Adakah sampai tahap dia perlu jual semua barang-barang dia? Ataupun dia sekadar tengok dompet dia tak ada duit, tak ada duit tu. Macam tu. Macam mana? Kita nak ukur macam mana sekarang ni? Okey, baik. Sekarang ni kita kalau nak tengok dari sudut kriteria ataupun nak mengukur kadar kecukupan itu, saya nak kongsikan ada dalam dibahaskan juga oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam fiqh zakat beliau. Beliau menyatakan bahawa lebihan ataupun yang dikatakan lebih daripada kecukupan itu, yang pertama sekali dari sudut rumah. Rumah. Kemudian dari sudut pakaian. Kemudian yang ketiga dari sudut dia mempunyai ternakan ataupun kalau zaman sekarang ni dah ada kenderaan lah. Ada kenderaan. Jadi kalau dia ada ketiga-tiga itu, itu dah dianggap sebagai mempunyai kecukupan. Itu dia punya kriteria umum dia. Namun jika sekiranya dia menunaikan zakat fitrah itu berisiko memudaratkan diri dan tanggungannya, ataupun mungkin boleh merencatkan ataupun boleh mencacatkan dia punya keperluan asasi dia, maka pada ketika itu gugur kewajipan zakat fitrah. Jadi ini yang Syekh Yusuf Qaradawi sebut lah. Maksudnya dia dah ada 3 tadi tu dah dianggap cukup lah. Itu yang 3 tadi tu. Jadi kini ni atas individu lah. Maksudnya dia merasakan dia dibebani ataupun tidak. Ya, betul. Jadi kalau rasa tak ada beban, kena diwajibkan lah. Ya, sebab itulah kita kata tadi, kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita faham falsafah dia tu, dia sebenarnya dia bukannya sekadar beban ataupun nak bayar ataupun satu kewajipan yang memberatkan, tetapi dia satu benda yang nak mendidik jiwa kita untuk menanam sifat belas ihsan kepada orang lain. Kemudian nak menampung kekurangan puasa kita. Jadi kalau kita fikir dari sudut itu, saya rasa insya-Allah lah kita tak perlu nak terlalu overthinking, menganggap dia beban kan. Beban pula kan. Betul. Okey. Seterusnya kan tadi kita kata semua wajib bayar zakat. Cuma sekarang ni timbul pula macam mana dengan contoh Ustaz kata masa mula-mula tadi Ustaz kata diwajibkan sehingga sampaikan siapa yang meninggal sebelum malam raya turut diwajibkan zakat. Siapa yang meninggal sebelum Ustaz kata macam mana, sebelum malam raya tak perlu wajib zakat kan? Dia maksudnya dia hidup pada tempoh wajib tu, maksudnya pada akhir Ramadan dan juga selepas malam tu lah, terbenamnya matahari. Maksudnya dia hidup dua waktu tu. Okey. Betul. Jadi sekarang ni ada orang tanya Ustaz, macam mana dengan janin Ustaz? Contoh dia ni mengandung. Macam saya bukanlah. Mungkin dia ni mengandung kemudian dia tanya macam mana dia nak kena bayar zakat siap-siap ke untuk anak dia ni? Nak dia dijangka diunya raya pertama. Jadi dia nak bayar zakat ke ataupun tak payah bayar zakat untuk anak dia? Baik. Dia ada juga perbahasan sebenarnya, dan juga kalau kita lihat ada sebahagian ulama contohnya dalam mazhab Hambali. Mereka menggalakkan, maksudnya dari sudut hukumnya mustahab lah, digalakkan untuk menunaikan zakat fitrah ke atas janin. Ni mazhab Hambali je lah. Tapi majoriti mazhab dia kata tak perlu, sebab
masih belum lagi datangnya ataupun janin itu masih belum lahir lagi lah. Okey. Sebab kita tengok zahir hadis itu dia kata mesti orang itu dia hidup lah, dia sudah bernyawa kan. Sudah bernyawa. Barulah boleh dikategorikan ataupun ditaklifkan dengan zakat fitrah ini. Okey. Maka kalau kita lihat dari sudut itu, dia ada maksudnya majoriti tidak cakap harus ataupun tidak perlulah wajib, tidak perlulah bayar. Tapi kalau yang mazhab Hambali pula dia hanya kata mustahab saja. Okey, Dia dianjurkan galakkan saja. Digalakkan. Kerana kalau bayar tu sah lah. sah lah insya-Allah. Cuma dari sudut majoriti tak perlulah. Okey. Ni kalau nak ambil daripada itulah, sebab mazhab Hambali ni dia ambil daripada beberapa asar lah. Contohnya dalam satu asar dia kata perkara yang disukai oleh para sahabat pada ketika itu adalah zakat fitrah itu ditunaikan bagi kanak-kanak, orang dewasa sampailah janin yang berada dalam kandungan ibunya. Oh, okey. Jadi itu yang dikatakan diambil oleh mazhab Hambali sebagai hujah untuk mereka menggalakkan. Dia bukan wajib pun, tapi menggalakkan saja. Menggalakkanlah. Tapi dari sudut kewajipan tak wajib lah sebenarnya. Wajib lagi, okey. Kalau kita ambil majoriti mazhab, termasuklah dalam mazhab Syafi'i, tidak harus dan tidak perlu untuk bayar zakat. Melainkan kalau janin tu sudah lahir dan juga dia sempat pada akhir Ramadan sampai terbenam matahari. Jadi kalau orang kata apa dah bayar belum untuk janin tu, tak bayar lagi, tak boleh kata dosa lah kan. Tak boleh lah. Tak apa. Jadi kita dah tahu dah situ. Okey. Kemudian Ustaz, berkenaan masih lagi dalam ruang siapa yang wajib bayar. Soalan seterusnya berkenaan dengan dia ni cukup semua. Dia Islam, dia ni ada kemampuan, cumanya dan dia juga baligh. Kan baligh semua sama juga. Jadi cumanya dia ni ditahan dalam penjara. Okey. Macam mana? Dia ni maksudnya dia ni mungkin seorang banduan ke macam mana? Dia ditahan dalam penjara. Maksudnya dia tak ada akses untuk nak keluarkan duit dia tu. Okay. Macam mana dia punya kewajipan zakat dia tu? Ataupun macam mana mungkin cara untuk dia mengeluarkan zakat? Macam mana? Okey, baik. Dia isu ni dia tak silap saya dia ada dibincangkan dalam muzakarah fatwa. Tak ingat saya tahun bila. Tapi beberapa negeri pun, kebanyakan negeri pun bila mana muzakarah fatwa ni dia dah keluarkan keputusan, dia kata meskipun banduan ataupun tahanan dalam penjara, mereka tetap tertakluk kepada zakat fitrah. Okey. Mereka tetap tertakluk kepada zakat fitrah jika memenuhi syarat tadilah, syarat umum tadi tu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok konteks banduan yang dekat negara kita ataupun di negara lain, dia masih lagi mempunyai kita katakan harta lah. Mungkin kan walaupun dia berada dalam penjara, tetapi dari sudut pemilikan harta dia tu masih lagi ada. Jadi dia tak ada masalah pun sebenarnya untuk membayar zakat. Dan saya pun ada juga tengok beberapa laporan akhbar, berita-berita yang mana banduan-banduan ni memang menunaikan zakat fitrah mereka. Oh, menarik. Kalau kita tengok dalam berita-berita, memang Majlis Agama Islam akan memang datang ke situ. dia akan datang, amil-amil dia akan datang untuk para banduan ni menunaikan zakat fitrah mereka. Okey. Sebab ada sebahagian banduan ni bila dia menjalani menjalani tempoh penahanan dalam penjara tu, mereka ni kadang-kadang ada yang bekerja, ada yang kerja jadi tukang sapu, betul. ada yang kerja basuh tangan, cuci tandas dan sebagainya. Jadi mereka dapat gaji juga dalam tu. Jadi ada mereka yang dapat gaji. masak, Betul, ada buat betul. kek. Jadi banduan-banduan ni mereka even dalam penjara pun mereka ada income, ada pendapatan. Betul. Jadi dia tak ada masalah lah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam muzakarah fatwa itu, dia masih lagi mewajibkan walaupun mereka itu tahanan ataupun banduan, mereka tetap wajib menunaikan zakat fitrah bila mana mereka memenuhi syarat umum tadi tu. Jadi itulah. Kemudian dia sama juga hukum dia kalau contohnya banduan wanita, dia ada anak dan sebagainya. Jadi bila anak itu lahir dan sampai waktu wajib, dia perlu juga bayar zakat fitrah lah untuk Sama anak dia. jugalah. Jika dia memenuhi syarat tadi lah. Kalau contohnya memang dia tak ada kecukupan, memang tak ada income langsung, kemudian dia fakir miskin pula, jadi dia tak perlulah. Itu memang secara umum lah. Satu lagi Ustaz. Tadi kan kita patah balik sikit berkenaan kecukupan tadi. Saya teringat satu benda. Macam mana dengan orang yang muflis?
Okey. Muflis ataupun ada juga orang kata bila orang yang berhutang, hutang bank, hutang loan peribadi semua ni, dia kadang bila kita jumpa orang ni, bila dah ada hutang, oh aku tak boleh bayar zakat sebab aku ada hutang. Okey. Aku tak mampu nak bayar zakat ni. Jadi macam mana kita nak kata kita nak tetap nak push ke ataupun macam mana? Okey, baik. Untuk Dia kita kena bezakan lah. Kalau orang muflis tadi, kalau memang betul-betul memang tak ada income ataupun tak ada sumber pendapatan ataupun tak ada simpanan, memang dah muflis habis harta memang tak ada langsung, tinggal sehelai sepinggang dan sebagainya. So confirm lah, itu pun secara kasar pun kalau kita tengok memang dia tidak termasuk dalam kategori yang wajib bayar lah. Dia termasuk dalam asnaf yang layak menerima zakat pula lah. Itu kalau muflis dari sudut tu. Tapi mungkin ada orang yang dia muflis dari sudut akta ataupun dari sudut AKPK dan sebagainya kan. Penilaian itu. Tapi dalam masa yang sama dia ada harta daripada dekat luar negara. Ada juga harta Ismit. Ismit dalam baja. apa-apa lah kan. Jadi kalau dia ada harta luar negara, itu sebenarnya dia masih lagi tertakluk. Jangan bagi alasan mungkin dia muflis di Malaysia. Tapi dia ada dekat kepulauan mana-mana dia ada dia punya pendapatan. Kemudian kalau orang berhutang, kita kena tengok juga. Dia ada hutang yang kita boleh kategorikan sebagai hutang yang boleh ditangguhkan, yang bersifat tidak segera. Maksudnya macam tadilah cakap loan kereta, loan peribadi. Kita dalam syariat kita panggil loan. Kita panggil pembiayaan. Financing. Ni ustaz tahu. Panggil loan sensitif. Ustaz pejabat mufti lagi lah kalau sebut loan. Di Loan viral terus haram lah. Jadi financing pun sama jadi, lah. kalau dia ada financing tu, dia bukannya bersifat segera ataupun dia dikategorikan sebagai hutang tangguh. Jadi bila biasanya orang yang dia layak untuk financing ni bukannya sebab dia tak ada duit, tetapi dia nak menggunakan kemudahan ataupun fasiliti bank itu untuk dibayar bulan-bulan. Jadi sebenarnya dia tidaklah macam orang yang terdesak ataupun orang yang memang tak ada harta langsung sampai kena berhutang. Bukan macam tu. Jadi dia bezalah kalau orang yang memang dia kena berhutang ataupun hutang itu bersifat segera, dan juga kalau dia tidak berhutang boleh memudaratkan nyawa ataupun diri dia. Jadi dia terpaksa berhutang, dan hutang itu pun dia kena lunaskan perkara-perkara tertentu sehingga dia tidak ada dah lebihan untuk bayar zakat. Jadi itu mungkinlah dimaafkan ataupun tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi kalau hutang yang tadi tu, yang pembiayaan lain tu memang yang boleh ditangguhkan, sebenarnya dia masih lagi ada harta lebihan ataupun harta lain. Dia masih lagi tergolong dalam mereka yang diwajibkan zakat fitrah lah. Baik Ustaz. Jadi mungkinlah kita dah jelas sedikit siapa yang perlu ataupun siapa yang wajib keluarkan zakat. Tapi kita nak tahu Ustaz, apa yang kita kena keluarkan zakat? Kalau ikutkan menurut mazhab Syafi'i, iaitu kita kena keluarkan zakat berdasarkan makanan ruji ataupun makanan asasi negara kita. Dan makanan asasi negara kita beras lah. Cumanya, dan dulu pun zakat, dan menurut mazhab Syafi'i, apa yang kena keluarkan zakat beras lah, kita kena keluarkan zakat beras. Cuma kita pakai sekarang ni keluarkan zakat guna duit. Kita sebenarnya ikut mazhab mana tu sekarang ni? Kita sekarang ni kalau mazhab Syafi'i kata beras, tapi kita sekarang bayar zakat pakai duit. Siap online lagi. Macam mana tu Ustaz? Mungkin boleh Ustaz share sikit dia punya sebab-sebab kenapa kita beralih ke bayar melalui mata wang. Okey, baik. Isu ni sebenarnya dah dibincangkan secara panjang lebar oleh para ulama kita, dan juga telah diputuskan sebenarnya dalam fatwa-fatwa pun sudah lama dipraktikkan. Kalau kita tengok dari sudut khilaf tu memang ada lah. Kalau ikut yang memang dari sudut mazhab majoriti memang kata zakat fitrah ini perlu dibayar mengikut ataupun dalam bentuk makanan ruji ataupun makanan asasi sesuatu tempat. Itu dari sudut majoriti. Kemudian hanya mazhab Hanafi sahaja yang mengharuskan bayaran fitrah menggunakan mata wang. Ataupun dalam bentuk-bentuk lain lah selain makanan. Tetapi kalau kita tengok dari sudut hujahan,
mazhab yang lain pun sebenarnya dia tidaklah menjadi apa nama kata, kita katakan sebagai qaul yang muktamad. Maksudnya mungkin dalam zaman itu dia diamalkan qaul itu ataupun pandangan itu lalu dianggap sebagai pandangan dalam mazhab itu. Tapi kalau kita tengok dalam banyak pandangan juga dalam mazhab Syafi'i sekalipun memang ada yang mengharuskan bayar bukan melalui beras ataupun melalui makanan ruji lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak perbahasan sebenarnya sangat luas isu. Sangat luas isu ni. Jadi kalau kita tengok di Malaysia sebenarnya kita dah bincang lama, fatwa pun dah putuskan dan juga kalau kita tengok dari sudut praktikal pun sebenarnya agak sukar sebab kalau kita nak hanya ambil ataupun hanya terikat dengan pandangan yang hanya bayar melalui makanan ruji ataupun makanan asasi, itu dia akan menyebabkan kesukaran. Yang pertama dari sudut orang nak bayar zakat, kemudian amil yang kutip zakat pun susah. Kalau macam saya ni ustaz kan, nanti orang datang banyak beras, nak kumpul beras, kumpul banyak nak simpan mana? Ustaz kena tukar kereta apa ni? Allah, bawa Hilux lah. Itulah tukar Nak kereta angkut kan. Nanti lalu jalan bukit-bukit pula berterabur beras tu. Jadi kita ambil secara umumnya, kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi pun dia ada satu kaedah, dia kata apa sahaja yang memberi manfaat kepada fakir miskin maka itulah yang sepatutnya diamalkan. Jadi kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa di Malaysia pun mereka bukannya keluar daripada mazhab Syafi'i, tetapi ada juga mengambil sandaran-sandaran daripada beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i yang memang mengharuskan, even dalam seawal zaman sahabat pun memang sahabat ada tidak mengambil dalam bentuk makanan es yang disebut dalam literal hadis ataupun zahir hadis, tapi mereka ambil daripada apa yang ada pada zaman itu. Kemudian ada juga dalam asar yang lain dia kata bi'ard thiyab. Bi'ard thiyab ni maksudnya dengan nilaian pakaian ataupun yang sama nilai dengan pakaian itu. Jadi maksudnya dia punya kaedah penunaian itu dia meluas lah. Dan sebab itu kita kena kaitkan juga dengan maqasid ataupun objektif tadi tu. Tu'matun lil masakin. Jadi kalaulah menunaikan dengan mata wang itu lebih memberikan maslahat, memberikan kemanfaatan buat fakir miskin, maka kenapa kita perlu kita nak rigid kepada pandangan yang hanya bagi beras saja. Kalau kita tengok dari sudut on the ground pun, sekarang ni kalau bagi bantuan tu beras tu banyak sangat kan. Sebenarnya kalau bagi mata wang itu mereka lebih appreciate lah, lebih suka lah. Kerana mereka boleh buat nak beli keperluan lain selain daripada itu. Sebab kadang-kadang ada berkampit-kampit beras tak habis pun setahun kan. Tak tahu nak buat lauk masakan apa dah kan. Okey Ustaz, seterusnya kita pindah kepada kita dah keluarkan zakat berkenaan kita dah bincang pasal apakah yang dikeluarkan zakat. Seterusnya kita nak tahu berapa kadar. Sekarang ni kalau ikutkan di PBZ macam mana Ustaz, dia punya kadar 7, 15, 21, 22. Cuma Ustaz, kalau seingat saya lah, dulu tak ada pemilihan ataupun tak ada pilihan kadar ni. So, mungkin dulu tetap RM7, tak ada pilihan. Tapi sekarang ni sejak mungkin start bila tu yang mula ada pilihan ni? Rasa dalam lepas PKP kan? Dalam sebelum sikit lah. Sebelum PKP tu sikit dah ada kan? Dalam sebelum tu kita dah start ada pecahan tiga bahagian ni. Mengikut beras yang kita makan. Soalannya, mengapa diwujudkan pilihan ni dan saya tahu pula kadar ni berbeza ikut negeri. Betul. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sekali kenapa dia berbeza. Macam kita 7, 15, 22. Ada di negeri lain, di negeri Kedah tu saya RM6.5 dia punya tu. Dia punya zakat dia. Tu tak silap saya lah. Jadi dia berbeza ikut negeri ni. Adakah berpunca apa punca dia? Mungkin boleh Ustaz kongsikan. Okey. Dia kadar-kadar ni dia seperti yang kita dah sebut tadilah, dia berbeza ikut negeri. Jadi setiap negeri dia ada kaedah penetapan kadar itu.
dan juga dia ada justifikasi masing-masing lah. Kalau macam di wilayah, mereka mengambil kira dari sudut harga semasa ataupun harga panggil purata lah, beras-beras secara umumnya yang terdapat di pasaran pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kadar itu Ustaz, kadar yang asas yang RM7, RM6.5, RM8, macam contoh di Perak RM8 kalau tak salah saya. Yang kadar-kadar itu sebenarnya sudah memadai ataupun dikata sebagai kadar wajib. Kadar wajib ataupun sudah dianggap sah fitrahnya. Sebab kita ambil zahir daripada hadis, dikata satu gantang daripada ghalib qutil balad. Ghalib qutil balad ni maksudnya secara majoritinya dimakan oleh penduduk sesebuah negeri. Yang tadi yang kita panggil makanan ruji tu lah. Yes, makanan ruji itu. Jadi secara ghalibnya, secara majoritinya, kalau masyarakat di Malaysia ni contohnya, dia makan beras tempatan ataupun beras biasa yang yang harganya 1 kilo ataupun 1 kilo dalam RM3 ke RM4. Kemudian satu gantang bersamaan dengan lebih kurang 2.7, 2.8. Jadi jadilah RM7 ataupun RM6.5 ataupun RM8. Jadi itu pun sudah memadai. Kerana itu adalah yang dianggap sah ataupun kadar wajib. Kemudian bila ditanya kenapa ada kadar-kadar lain ni? Kadar-kadar lain ini diwujudkan kerana macam tadilah disebut, dia nak menggalakkan orang kalau dalam sesebuah isi rumah, contohnya dalam setahun dia makan beras yang lebih mahal, beras basmati, beras import dan sebagainya, beras perang dan sebagainya, dia digalakkan. Dia bukan wajib. Dia digalakkan untuk membayar mengikut jenis beras yang dimakan. Jadi kadar itu ditetap ikut negeri tadilah. Ikut negeri lah. Kalau negeri wilayah, dia ada 15, ada 22. Kalau di negeri lain dia ada kadar-kadar yang ditetapkan. Jadi kalau kita nak tengok dari sudut itu, kadar-kadar yang selain daripada kadar asas atau kadar wajib itu, dia hanyalah satu galakan. Galakan dan juga bergantung kepada kita punya kemampuan, kita punya keselesaan. Jadi dia tidaklah diwajibkan. Tak wajib lah. Dia jangan, tak perlu nak rumit-rumit lah. Kadang-kadang ada orang tanya, oh sekarang ni susah nak cari beras tempatan. Betul beras import je kan. Banyak jadi sebenarnya dia tak ada isu pun. Macam saya sebut tadi, kalau kita dah faham basic tu, maksudnya kadar wajib ataupun kadar asas itu sudah sah. Jadi tak perlulah nak pening-pening. Ikutlah kan. Kalau memang dia dah tak jumpa beras tempatan, beras import je. Jadi tapi dia nak bayar mengikut kadar beras tempatan, tak ada masalah. Lah. Sudah sah lah. Jangan nak pening-pening lah. Benda boleh relax kan. Apa nak pening-pening. Okey, macam jadi macam Ustaz kata, lebih tu sebagai satu galakan. Andai katalah ada orang ni, mungkinlah Datuk Seri ni datang nak bayar zakat RM10,000, tak ada masalah lah kan. Tak ada masalah lah. Kiranya atas kerelaan dia dan juga betul. Itu pun lagi bagus lah untuk dia. Maksudnya itu atas kemampuan dia. Jadi ialah mungkin pilihan ni diwujudkan atas dasar bila orang tu selalu makan beras berang, kebiasaannya dia mampu lah kan. Biasanya macam tu lah kita kata. Okay, jadi seterusnya Ustaz, kita tengok pada macam kita katakan, bilakah zakat fitrah ini perlu dibayar? Kita dah tahu kita dah tahu berapa kena bayar. Tapi waktu bila nak kena bayar? Sebab setahu saya zakat fitrah ni ada 5 hukum. 5 hukum waktu yang boleh kita bayar. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit mula daripada dia punya 5 hukum tu. Kemudian Ustaz kongsikan juga waktu yang terbaik untuk kita bayar zakat fitrah. Baik. Ustaz Farhan dan juga sidang penonton atau pengikut yang follow live kita pada malam ini. Kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar tadi, disebut man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Jadi di dalam hadis ini disebut bahawa sesiapa yang menunaikan
zakat fitrah ini sebelum imam berdiri menunaikan solat raya, maka dia dianggap sebagai zakat fitrah yang diterima lah. Kemudian kalau dia menunaikan selepas habis waktu ataupun lepas dah solat raya, maka dianggap sebagai sedekah ataupun zakat. Zakat itu dianggap sebagai sedekah biasa. Oh. Baik, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, macam tadi Ustaz Farhan sebut, memang kita ada diletak beberapa kategori. Pertama sekali waktu wajib. Waktu wajib yang kita sebut tadi lepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, sehinggalah terbit fajar bulan Syawal. Itu waktu wajib. Sampai sebelum subuh lah. Sebelum subuh lah. Kemudian yang kedua waktu sunat. Waktu sunat setelah terbit fajar Syawal sehinggalah sebelum solat sunat hari raya didirikan. Itu waktu sunat. Ataupun disebut sebagai waktu afdal. Ada sebahagiannya sebut waktu afdal. Kemudian waktu harus sepanjang Ramadan. Maksudnya bermula daripada 1 Ramadan sampailah hujung, itu adalah waktu harus. Dia tak ada kategori. Kemudian yang keempat waktu makruh. Waktu makruh ini maksudnya dia masih lagi dianggap sebagai zakat fitrah. Dia masih lagi dianggap zakat fitrah. Ini menurut mazhab Syafi'i lah. Kalau kita tengok daripada hadis tadi, dia kata lepas solat tak dianggap sebagai zakat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kerana diambil dalam banyak hadis ataupun dalam banyak riwayat pun kita tengok Nabi SAW menyuruh untuk khatib mengingatkan orang ramai tentang zakat fitrah. Jadi mazhab Syafi'i dia kata bila khatib mengingatkan tu seolah-olah macam masih lagi ada ruang. Jadi waktu makruh tapi dia dianggap makruh. Jadi makruh nak ingatkan benda yang tak boleh buat dah. Betul. Jadi waktu makruh dia kata lepas solat raya sampailah sebelum terbenamnya matahari 1 Syawal. Itu waktu makruh. Dan last sekali waktu haram ataupun memang dah tak dianggap sebagai zakat fitrah adalah lepas dah habis ataupun dah habis waktu Syawal tu lah. Lepas maghrib tu lah. Jadi itu. Cuma waktu haram ni, adakah maksud dia waktu haram tu lepas daripada zakat waktu tu kita dah, contohlah saya tak sempat nak bayar zakat fitrah. Lepas waktu haram tu memang dah tak boleh bayar ke ataupun kita wajib bayar cuma dah tak dianggap sebagai zakat? Ya, dia macam tu lah. Maksudnya kalau memang kita ada keuzuran ataupun kita lupa dan sebagainya, zakat itu tetap wajib diqadak lah. Wajib diqadak. Tetapi dia dianggap sebagai sedekah biasa lah. Walaupun kadar dia ikut zakat fitrah lah. Sebab ada yang kata macam bila dah habis tu, dah terlepas lah, aku bayar tahun depan kot. Maksudnya still kewajipan dia masih lagi kena qada lah. Kena qada. Cuma tak dianggap sebagai zakat fitrah. Cuma dari sudut praktikal pun kita macam contoh di PPZ, kalau yang online lah, kita masih lagi buka sampailah sebelum maghrib. Itu yang setakat ni diamalkan lah. Kalau dulu kalau tak salah saya dulu dia dah tutup masa solat raya tu. Tapi kita longgarkan sikit sebab mengambil daripada mazhab Syafi'i tadi. Kita masih lagi buka sampailah sebelum maghrib hari raya pertama tu. Jadi macam Ustaz kata waktu afdal lepas subuh tu sampailah ke solat sebelum solat raya. Tapi kalau kita nak bayar awal tak ada masalah lah. Bayar awal lagi bagus sebenarnya. Lagi awal, betul. Kadang-kadang kalau biasalah bila last minute ni macam-macam. Kadang-kadang kalau pergi masjid tu memang beratur. Takkan imam nak tunggu sampai orang habis bayar zakat fitrah baru solat kan? Nanti marah orang kan. Semata-mata. Waktu wajib tu nak ketuk pintu time tidur. Itulah. Jadi sebaik-baiknya sekarang ni pun dah ada banyak kemudahan dah. Online ada. Amil-amil kita pun datang ke bazar-bazar, datang ke tempat tumpuan orang ramai. Jadi tak ada alasan lah sebenarnya untuk kita tak bayar zakat fitrah. Jadi tak perlulah sangat kita nak kejar waktu afdal ke apa semua. Yang penting kita bayar tunaikan kewajipan dulu pada waktu yang dah ditetapkan, yang luas ni pun. Jadi sebenarnya tak perlulah nak ni sangat kalut-kalut sangat sebenarnya. Bayar zakat pun sekarang tak semestinya jumpa amil. Betul. Boleh je kita buat secara online lah. Yes. Siapa-siapa nak dapatkan cara tu boleh tengoklah laman web di PPZ, boleh bayar online. MAIS pun boleh di Lembaga Zakat Selangor pun boleh juga. Boleh setakat ni kalau tak salah saya semua negeri dah. Semua negeri dah pakai ni lah, online dah pakai lah. online dah, Jadi alhamdulillah. banyak dah kemudahan kita boleh dapatkan. Okey, sekarang ni mungkin dah sampai ke penghujung, nak sampai ke penghujung, iaitu kita dah sembang pasal bila. Cuma sekarang ni kat mana Ustaz nak bayar?
Sebab orang confuse, orang masih confuse. Ada yang kata bayar dekat tempat kita bekerja. Ada yang kata bayar dekat tempat kita berada. Macam sekarang ni saya berada di sebelah Ustaz. Ya, Di sini, di Bangi ni. Adakah saya bayar kat sini? Macam tu lah. Jadi macam mana Ustaz? Dia punya tempat kita nak bayar tu. Okey, Ustaz Farhan dan juga para pendengar dan penonton sekalian. Seperti yang kita sebut tadi, zakat fitrah ini dia tertakluk kepada tubuh badan seseorang. Dia berbeza dengan zakat harta. Zakat harta tadi ikut harta. Maksudnya ataupun mengikut lokasi di mana harta itu diperoleh ataupun pendapatan itulah tempat bekerja. Tapi zakat fitrah ini dia mengikut tubuh badan ataupun di mana seseorang mukallaf itu berada. Sebagai contoh, kalau kita berada di ataupun menetap di Bangi, di Selangor. Jadi seeloknya bayar di Selangor lah. Ataupun ada satu lagi kaedah yang lebih khusus ditetapkan, di mana seseorang itu akan berada pada waktu wajib. Pada waktu wajib yang tadi malam raya lah. Malam raya lah. Jadi kalau contoh secara ghalibnya ataupun secara sangkaan yang paling kuat, kita akan balik kampung. Ustaz Farhan kampung kat mana? Terengganu. Saya tahun ni balik Perak. Oh, balik Perak. Batu Gajah. Jadi kalau contohnya Ustaz Farhan nak balik Perak. Jadi Ustaz Farhan dah rancang. Contohnya saya akan sampai ke Perak sebelum buka puasa pada akhir Ramadan contohnya. Jadi bayar zakat fitrah di sana lah, di kampung lah. Itu dari sudut kaedah khusus yang ditetapkan, kerana dia kata zakat ini mengikut di mana mukallaf itu akan berada pada waktu wajib. Jadi kalau macam saya contohnya, ramai orang tanya saya sebab rumah saya kat Negeri Sembilan, kerja kat KL, saya bayar kat mana? Nanti dia cakap, nanti kalau tak bayar kat PPZ nanti tak menyumbang kepada collection zakat fitrah PPZ. Jadi saya bayar kat dua-dua negeri. Tak ada masalah lah. Boleh bayar dua-dua. InsyaAllah tak ada masalah. Jadi orang macam saya pun, saya nak bayar kat Bangi boleh, nak bayar dekat Perak pun boleh. Kat Perak pun boleh. Itu tak ada masalah lah. Tapi saya tak bayarlah kadar yang beras basmati. Kita ni asnaf. Bukan Ustaz makan beras parboil. Beras yang dah rebus kan. Okey, faham. Jadi dah jelas. Maksudnya kita dah jelas kita nak bayar kat mana, iaitu di mana seseorang itu berada, ataupun lagi senang di mana sangkaan kuat kita berada pada malam raya itulah. Okey, jadi isu ni sebenarnya mudah. Dia tak perlu nak dirumitkan Ustaz kan? Ya, betul. Okey. Dan saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita ataupun penghujung podcast kita. Saya rasa banyak lagi kalau saya tanya Ustaz ni mungkin boleh sampai ke malam raya lah saya rasa. Kita punya perbincangan ni boleh kita lanjutkan, tapi disebabkan kekangan waktu dan Ustaz pun nak rehat juga, dan kita pun di 10 malam terakhir ni kita nak persiapkan diri dengan beribadah pada malam hari, dan untuk hidupkan malam 10 akhir ni demi mencari Lailatul Qadar. Jadi eloklah kita berehat sekejap supaya kita boleh beribadah lah nanti di sepertiga malam akhir tu, tanpa melanjutkan lagi lah podcast kita ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel utama kita, iaitu Ustaz Furqan Abdullah, di atas kesudian dan juga ruang dan juga masa yang Ustaz berikan kepada waktu podcast ni pada grup Asatizah Selangor ni, untuk Ustaz berkongsi sedikit pencerahan, untuk Ustaz berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan zakat fitrah. Walaupun isu ni isu yang sering berlaku setiap tahun, tak apa, seperti mana Allah kata, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, yang mana setiap peringatkanlah, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada sekalian orang mukmin, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz lagi sekali. Sama. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang menonton podcast kami pada malam ini. Kami mengucapkan memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata, tersalah susun bual bicara, dan juga atau kalau ada tersilap tingkah ketika kami menyembang ni, ataupun ketika saya menjalankan ataupun saya mengemudikan podcast pada malam ini, saya minta maaf. Dan juga Ustaz Furqan, ribuan terima kasih lagi sekali.
jangan lupa jemput like, follow dan share TikTok ataupun YouTube dan juga semua saluran Asatizah Selangor. Ikuti segala perkembangan dan apa-apa aktiviti yang disediakan. InsyaAllah kita akan perolehlah apa-apa yang bermanfaat, insyaAllah. Sekian lagi sekali. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.